Hai, hello, salam sejahtera Malaysia, saudara-saudara yang saya amat hormati. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Baru-baru ini rakyat Sabah, negeri di bawah Bayu, digemparkan dengan pelantikan TYT Baharu Sabah, Musa Aman. Tahniah diucapkan. Rakyat Sabah telah terima berita tergempar ini dengan lantikan TYT yang baru. Jadi ada yang bertanya, adakah lantikan ini atas kuasa Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan juga Ketua Menteri Sabah? Nah, saudara-saudara, satu tulisan daripada Syabudin bertarik 21 Disember. Anwar sepatutnya nasihatkan Haji G calonkan nama lain selain Musa Aman. Adakah dengan ini pelantikan Musa Aman sebagai TYT ini adalah satu pelantikan yang tidak adil, kerana Anwar sepatutnya nasihatkan Ketua Menteri Sabah untuk mencalonkan nama lain selain Musa Aman. Berbeza dengan kenyataan jurucakap Kerajaan Perpaduan Fahmi Fadzil yang mengatakan cadangan nama calon yang di Pertuan Negeri Sabah adalah hak Ketua Menteri menentukannya dan tidak melibatkan PM. Tetapi penjelasan Anwar jelas menunjukkan perkara sebaliknya. Anwar dipetik sebagai berkata, beliau telah menasihati yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar mengenai beberapa nama lain untuk dipertimbangkan sebagai yang di Pertuan Negeri Sabah yang baru. Maksudnya, Anwar telah menasihati yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar mengenai beberapa nama lain untuk dipertimbangkan. 1,5 tahun berlalu, Ketua Menteri tiba-tiba mencadangkan satu nama. Saya tanya dia, ada nama lain tak? Sudah tentu ada 2 atau 3 nama. Bila surat sampai, hanya 1 nama. Tapi bolehkah saya menasihati Agong? Bolehkah kita pertimbangkan nama lain dengan kelulusan negeri? Sudah tentu boleh. Adakah saya buat begitu? Saya buat, katanya. Dalam kenyataan ini, beberapa fakta yang disebut Anwar ialah beliau telah menasihati Agong berkenaan beberapa nama lain untuk dilantik sebagai yang di Pertuan Negeri Sabah. Ketua Menteri Haji Jinor mengakui ada beberapa nama lain selain Tun Musa Aman yang boleh dicalonkan sebagai yang di Pertuan Negeri Sabah. Haji G akhirnya hanya menyerahkan satu nama. Anwar mengesahkan beliau sebagai PM boleh menasihati Agong. Nama calon selain Tun Musa boleh dicalonkan dengan kelulusan Kerajaan Negeri Sabah. Berdasarkan kenyataan Anwar, bermakna yang disebut Fahmi sebelum ini terbatal dengan sendirinya. Fahmi sebagai Menteri Komunikasi seolah-olah menyebarkan berita palsu kepada rakyat. Sebagaimana disebut Anwar, PM boleh dan ada kuasa untuk campur tangan dalam pelantikan yang di Pertuan Negeri Sabah. Berbeza dengan kenyataan Fahmi bahwa PM tiada kuasa untuk campur tangan. Lagi pula, parti yang memerintah Sabah sekarang adalah GRS plus PH setelah cubaan menggulingkan Haji G melibatkan kerjasama UMNO dan Warisan pada 2020 menemui kegagalan. Dengan kedudukan PH, ada bersama dalam Kerajaan Negeri Sabah dan PH sebelum ini mengecam pembebasan Tun Musa Aman daripada 46 tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram. Tindakan Anwar membiarkan Tun Musa dicalonkan sebagai yang di Pertuan Negeri Sabah adalah sesuatu yang memalukan gabungan itu sendiri. Ini bukan soal Agong yang memperkenankan pelantikan itu, tetapi mengapa nama selain Tun Musa tidak dicalonkan. Jadi saudara-saudara, jika Anwar mengatakan ada beberapa nama lain, boleh dipertimbangkan dan nama selain Tun Musa itu boleh dicalonkan dengan persetujuan Kerajaan Negeri Sabah. Mengapa Anwar tidak mengusahakan perkara itu? Kenapa beliau tidak memujuk
menasihati atau memberi arahan kepada Hajiji sebagai PM agar tidak mencalonkan nama Tun Musa. Mengapa Anwar membiarkan Hajiji hanya mencalonkan satu nama saja, yaitu Tun Musa, dan selepas itu baru beliau mahu menasihati Agong? Anwar dalam hal ini tidak sepatutnya berlindung di sebalik nama Agong, sedangkan beliau boleh memainkan peranannya. Bukankah menasihati atau memujuk Hajiji lebih mudah lantaran PH adalah sebahagian kerajaan negeri Sabah? Soal Syabuddin Husin. Nah, pada akhirnya, mungkinkah ada calon TYT yang lain yang tidak dihantar di dalam surat tersebut? Mungkin Joseph Pairing Kitingan, mungkin juga Pandekar Amin Mulia. Nah, Anda rasa siapa yang layak sebenarnya jadi TYT? Apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Hujung tahun 2024, kepada rakan keluarga yang menyambut sambutan Christmas dimanapun Anda berada, pastikan Anda stay safe, stay selamat, supaya di dalam bulan perayaan ini tiada apa-apa benda yang tidak diingini berlaku. Dan selamat Christmas saya ucapkan kepada subscriber saya yang menyambut perayaan Christmas pada tahun ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, ada satu berita yang saya telah temui. Ini berkaitan dengan Perdana Menteri bagi rating prestasi jemaah menteri. Wow, adakah di sini Anwar Ibrahim memberikan markah ataupun memberikan rating bagi jemaah menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan hari ini? Adakah di sini Anwar Ibrahim telah melihat ada menteri-menteri yang mungkin turun marka, yang mungkin boleh digugurkan, ataupun ada di kalangan menteri yang patut naik pangkat, ditukarkan kementerian, dipecat, digugurkan, dan sebagainya? Ini satu tulisan yang saya temukan di dalam Harapan Daily bertarik 21 Desember. Dalam tempoh 2 tahun pentadbiran kerajaan perpaduan, prestasi jemaah menteri diakui berada pada tahap memuaskan. PM berkata, beliau paling berpuas hati apabila kerajaan pimpinannya kini tidak lagi mengizinkan amalan lama seperti rundingan terus dan curi komisen. Tapi saya puas hati satu perkara, walaupun orang bangkit soal rasuah, kes ini, kes itu, yang penting sejak 2 tahun ini saya tak izinkan amalan runding terus curi komisen. Itu saya hentikan, kata Anwar. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, masih terdapat ruang yang boleh diperbaiki oleh kerajaan dalam meningkatkan lagi pencapaian kepada rakyat. Pada masa sama, PM berkata, walaupun ada beberapa pihak sudah tidak mahu lagi mendengar tentang isu tata kelola, namun beliau tidak boleh menafikan bahawa tata kelola baik adalah sangat penting. Orang tak mahu dengar isu tata kelola, tapi bagi saya ini masalah terbesar. Bagi saya, tata kelola ini paling penting sebab kebocoran, rasuah, hilang dana puluh-puluh bilion, bayar hutang yang tidak sepatutnya kita bayar, katanya lagi seperti dilapor. Nah, saudara-saudara, PM bagi rating prestasi jemaah menteri. Adakah rating ini positif kepada beberapa menteri dan juga rating negatif kepada beberapa menteri? Dan kalau benar PMX memberikan rating yang negatif kepada beberapa menteri di dalam kerajaan, tak kisahlah dari PHK, dari BNK, adakah menteri akan dipecat ataupun menteri akan digugurkan, ataupun mungkin kabinet akan dirombak semula. Nah, bila kabinet rombak, nanti adalah menteri baru yang bakal naik pangkat,
digantikan kementerian, ada yang digugurkan, diganti, dipecat. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Silakan komen di bawah.